minggu yang lalu. Okey, kita sambung minggu yang lalu iaitu lain-lain sumber. Okey, lain-lain sumber iaitu saham biasa. Okey, saham biasa. Saham syarikat menerbitkan dan menjual saham kepada para pelabur. So kita boleh jual saham kepada para pelabur. Okey, jadi saham biasa ni comel kita jual kepada siapa? Kepada orang ramai. Okey, saham biasa kita jual kepada orang ramai. Sekejap nak ambil kanak-kanak Rabina ni. Tak boleh pula nak ambil dia ni. Sekejap cikgu nak ambil dia ni. Macam mana nak ambil dia ni, tak boleh. Sekejap. Cikgu kena bawa keluar dulu panel. Okey, admit. Kanamah, nak ambil Kanamah. Kejap. Okey, dah start. Okey, nak ambil dinosaur sekejap. Okey, seterusnya debenture. Debenture iaitu satu kaedah pinjaman jangka pendek. Okey, debenture ni biasanya kita sebut dia sebagai pemberi pinjaman. Okey, pemberi pinjaman. Jadi pinjaman dia kata kaedah pinjaman dalam jangka panjang dan tidak bercagar yang diterbitkan oleh syarikat kepada orang ramai. Okey, pemberi pinjaman, debenture. Seterusnya pinjaman dalam jangka masa panjang iaitu diberikan oleh institusi keuangan. Contoh institusi keuangan ialah Maybank, okey, bank-bank perdagangan, CIMB Bank. Jadi itu ialah institusi keuangan kepada syarikat dan juga ataupun individu tertentu yang memberi pinjaman dalam jangka masa panjang lebih daripada 1 tahun. Pinjaman ini akan dibayar balik campur dengan faedah. Berserta that mean campur dengan faedah yang tertentu dalam jangka masa yang panjang dan berkala. Berkala maksudnya berjadual. Okey, berkala maksudnya berjadual. Mungkin cara bayaran you cara bayaran you satu iaitu you bayar setiap bulan. Okey, you bayar pada setiap bulan. Every month you bayar. Jadi you bayar berapa prinsipal dia, pokok dia campur dengan faedah dia berapa. Sekejap ambil Rishika. Okey, admit. Tak boleh admit ni. Cikgu kena tukar dulu. Okey, baru boleh admit. Okey, seterusnya. Jadi ataupun you bayar dia secara berjadual, contoh 3 kali setahun. Kalau 3 kali setahun membawa maksud 3 kali 4 12, setiap 4 bulan. Setiap 4 bulan sekali you jual you bayar. Jadi dia adalah secara berjadual. Boleh ni? Jadi ini ialah lain-lain sumber. Okey, tajuk kita iaitu di bawah tajuk okey equity kita ada ni. Bentuk pinjaman dan sumber dana jangka panjang. Okey, sumber dana jangka panjang iaitu lebih daripada tempoh 1 tahun. Satu, kita jual saham keutamaan. Saham keutamaan terdiri daripada saham keutamaan boleh tukar, saham keutamaan kumulatif, saham keutamaan penyertaan. So ada banyak jenis saham keutamaan dan mempunyai ciri-ciri tertentu. Kedua iaitu bond. Kita jual bond. Okey, kalau misal kata you belajar dalam ekonomi, kalau kerajaan kita ada surat perbendaharaan kerajaan, bil perbendaharaan kerajaan, surat jaminan kerajaan dan juga CJ pelaburan kerajaan. So itu ialah jenis-jenis bond. Kemudian yang ketiga iaitu equity. Equity merujuk kepada modal tertahan dan juga saham biasa yang kita jual kepada orang ramai. Ingat ya, saham keutamaan kita jual hanya kepada orang yang kita kenali, kawan-kawan, saudara mara. Lain-lain sumber pinjaman dalam jangka masa panjang terdiri daripada saham biasa. Kita tak sebut dia di bawah equity, kita terus sebut dia sebagai saham biasa, debenture iaitu pemberi pinjam dan juga jenis-jenis pinjaman jangka panjang yang lain yang kita boleh ambil daripada institusi keuangan. Institusi keuangan tu terdiri daripada bank perdagangan, okey, terdiri daripada syarikat keuangan, terdiri daripada you pernah dengar tak word leasing? Kalau word leasing tu L-E-A-S-I-N-G tu dia merujuk kepada kalau kita cakap along, boleh nampak tak? Along, tai long, okey, iaitu lubang telinga besar. Ceti-ceti, boleh nampak yang berlesen. Okey, yang berlesen. Contoh nama syarikat dia ialah Howah. Howah Leasing. Jadi dia ialah pemberi pinjaman, okey, sendirian berhad. Dia ialah alung ni, tetapi dia adalah satu syarikat keuangan yang ada lesen dan interest dia lebih tinggilah berbanding dengan bank perdagangan maupun syarikat keuangan. Okey, cikgu habis berkenaan dengan sumber pinjaman jangka panjang, cikgu beri masa paling lama 10 saat dari sekarang. Ingat,
jenis-jenis dia. 10 saat Camel. Okey, habis. Sebutkan sumber-sumber pinjaman jangka panjang yang utama. 1. Saham keutamaan. Saham keutamaan. 2. Bond. Bond. 3. Saham biasa. Tak. E. 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 Saham keutamaan, bond, E. Equity. Equity. Okey, lain-lain baru duduk saham biasa. Okey, lain-lain baru duduk saham biasa. Lagi? D. Debenture. Debenture. Last one. Jenis pinjaman Jangka panjang. jangka panjang. Okey, jenis pinjaman jangka panjang ni you boleh dapat dari dari leasing, dari finance dan juga dari Commerce Bank, ataupun kalau syarikat you ialah syarikat gergasi, you boleh ambil dia daripada merchant bankers, iaitu bank saudagar. Ingat bank saudagar hanya berurusan dengan organisasi besar, iaitu organisasi yang berhad. Okey, organisasi yang belakang dia ada word berhad, awam berhad. Okey, ada apa-apa nak tanya tentang sumber pinjaman jangka panjang? Tak ada. Tak ada. Okey, clear. Sekarang bentuk sumber pinjaman dalam jangka masa pendek. Mari kita tengok. Jangka pendek ni, okey, sekejap dia kita pinjam dan kita kena settle balik. Okey, biasanya kalau kita tanya kadar faedah, kadar faedah dalam jangka panjang lebih besar ke atau kadar faedah dalam jangka pendek? Pinjaman jangka pendek tinggi ke atau pinjaman jangka panjang tinggi? Okey, beritahu cikgu. Interest rate. Katakan ada satu interest rate ialah 14%. Ada satu lagi interest rate ialah 6.3%. Yang mana satu per annum setahun? Yang mana satu ialah kadar faedah yang untuk jangka pendek dan jangka panjang? Yang 14% untuk jangka panjang. 6.3. 6.3 jangka pendek. Salah. Okey, terbalik. Ini ialah untuk jangka pendek. Ini adalah untuk jangka panjang. Kenapa? Sebab kalau 6.3% per annum, kalau you pinjam 35 tahun, you tengok kita dapat berapa banyak? You nampak tak? Banyak tak kita dapat? Banyak. Tapi kalau 14% per annum, setahun je you pinjam. Kita hanya dapat 14% je. Ini kalau you pinjam selama 35 tahun. So, kadar pinjaman, kadar faedah untuk jangka pendek definitely lebih tinggi berbanding dengan kadar faedah untuk pinjaman dalam jangka panjang. Boleh tak, Penny? Faham. Faham ya? Okey, kenapa? Sebab katakanlah saya ialah syarikat keuangan. Siapa nama saya? Nama saya ialah Maybank. Boleh faham tak? You pinjam duit saya sekejap je. Jadi saya nak untung banyak sikit lah, cepat-cepat. Okey? Cepat settle, bayar cepat. Okey, mari tengok. Bentuk pinjaman sumber dana dalam jangka masa pendek. Okey, overdraft. Overdraft ni, interest dia, saya bagi contoh interest overdraft ni ialah 0.6% per day. Cuba you bayangkan 0.6% per day. You times sekarang cikgu sedang tekan calculator, okey? 0.6 darab dengan 365 hari setahun. Kadar interest dia per day kalau darab dengan setahun. Setahun that mean 365 hari setahun. You akan dapat kadar interest ialah 219%. Tinggi atau rendah? Tinggi. Sangat tinggi. Boleh nampak tak? Jadi, mengapa cikgu nak ajar you betul-betul supaya nanti bila you jadi businessman yang berjaya, okay, you jadi ahli perniagaan yang berjaya, boleh nampak tak? You jangan main-main dengan sumber dana jangka pendek ni. Sumber dana jangka pendek ni dia macam bantuan pernafasan. Kamu tahu tak? Macam CPR tu. Bila orang dah tak ada nafas, macam mana you nak tolong dia? Boleh faham tak? Jadi apa berlaku iaitu
Bagi sumber dana jangka pendek ni, kita memang betul-betul dalam keadaan terdesak. You ialah businessman ataupun you ialah businesswoman. Jadi pada waktu itu apa berlaku? You punya rolling capital. Rolling membawa maksud you nak pusing. Okay, duit tu dah tak boleh nak pusing. Duit dah tak cukup ni. You nak beli stok baru, you memang dah betul-betul tak ada duit, Comel. Jadi apa berlaku? You pergi dekat bank perdagangan, you buat pinjaman overdraft. Pinjaman overdraft hanya boleh diberi oleh bank perdagangan. Bank perdagangan ni yang belakang dia ada word bank. Contoh Maybank, Public Bank, Liwah Bank, Mahani Bank, boleh nampak tak? Bankrupt Bank, boleh nampak tak? Nama dia apa? RHB Bank, stand for Rashid Hussain Bank. RHB Bank, Rashid Hussain Bank. Boleh nampak? Maksudnya beliau tu memiliki bank sendiri. Okey, itu bank atas nama dia. You boleh pinjam dengan bank perdagangan. Ingat hanya bank perdagangan yang boleh memberi pinjaman overdraft. Merchant tak boleh. Contoh seperti Amanah Trust, Merchant, Bankers. Okey, ini tak boleh. Dia tak boleh bagi. Ataupun finance tak boleh. Leasing tak boleh. Okay, overdraft. Dia merupakan kemudahan yang diberi oleh pihak bank. Maksud bank tu ialah bank perdagangan kepada pemegang akaun semasa. You kena tahu, bila sebut je akaun semasa, ialah akaun yang boleh menggunakan buku cek. Dia boleh menggunakan buku cek, checkbook. Okay, cek ejaan dia bahasa Inggeris CHEQUE, cek. Jadi akaun semasa ni hanya bank perdagangan sahaja. Ni bank perdagangan sahaja yang boleh mengeluarkan buku cek. Jadi buku cek tu ialah merupakan wang yang dikeluarkan oleh bank perdagangan. Cuba you bayangkan. Kalau you beli barang dengan saya ialah peruncit. Okay, you beli apa? You beli roti RM3.80. You bagi RM1 and then you bagi 80%. Settle lah. Tapi masalahnya ialah you ambil stok barang. You ambil stok barang. Okey, berapa stok you? Stok you bernilai RM1,869,326.45. Cuba you bayangkan. Kalau you bayar dengan menggunakan cash. Mula-mula you pergi bayar kepada tauke A. Tauke A pun you kira duit ni dah nak tercabut dah lengan ni RM1,869,326.45. Alright, fine. Lepas tu tauke A pula pergi ke Maybank. Okey, pergi kira lagi duit tu. Bagai nak erat lagi kira. Boleh nampak? Lepas dah kira tu apa berlaku? Nak bank in lagi dalam akaun dia. So dia menyebabkan pihak bank perdagangan sangat susah. Oleh sebab itu, kalau you ada duit, boleh faham tak? Okay, you letak je duit dalam bank you, kemudian you bagi tu cek. Nanti bila you bagi tu cek, okay, tauke A akan bank in dalam akaun dia. Maka orang yang duduk teller dekat tempat bank tadi, key in saja. So tak payah nak kira jumlah yang berlambak-lambak seperti itu. Jadi dia adalah merupakan sejenis wang yang dicipta oleh bank perdagangan. Okay, jadi itu nama dia iaitu akaun semasa, current account. In English they call it as a current account. Okay, yang dipercayai dan membenarkannya untuk mengeluarkan wang melebihi baki yang ada dalam akaunnya. Contohnya baki pada 1 hari bulan 1 2021 baki. Baki that mean your own money is RM 10,000, 10,000, 10,000 money. Okay, this is your own money. Tetapi kamu boleh mengeluarkan lebih daripada baki. Contoh, kamu boleh mengeluarkan sebanyak RM40,000. Walau kamu keluarkan berapa? 40,000. Duit kamu sendiri berapa? 10,000. That means kamu sudah menggunakan overdraft sebanyak RM30,000. Siapa punya duit 30,000 ni? Duit 30,000 ni ialah bank perdagangan punya. Macam mana kamu boleh keluarkan duit bank perdagangan punya? Sebab kamu ada pinjaman overdraft, Comel. Pemegang akaun semasa akan dikenakan kadar faedah ke atas jumlah wang yang dikeluarkan sahaja. Contoh, you diberi overdraft sebanyak RM100,000.
Jadi pinjaman overdraft ni dia depends kepada akaun semasa kamu. Betapa bagusnya akaun semasa kamu. Contoh, masuk 100,000, keluar 30,000. Masuk 200,000, keluar 50,000. Jadi dia punya keluar masuk turnover the money is very high. Maka you pergi dekat bank perdaganganku tu, you fill up form, you beritahu saya mahu kemudahan overdraft. Bila pihak bank check tengok, wah duit masuk duit keluar sangat banyak, boleh faham, maka kita bagi you overdraft 100,000. Ada syarikat yang hanya dapat overdraft lebih kurang 5,000, 10,000, you dapat 100,000. Tapi sekarang yang you guna berapa? Yang you guna ialah this one. Yang atas ni tadi. Berapa you guna duit bank? Yang you guna ialah 30,000. Yang you guna ialah 30,000. Maka interest count atas 30,000 yang you gunakan sahaja. Boleh nampak? Yang 30,000 yang you gunakan sahaja. Yang lagi balance dia 70,000 tu you tak digunakan. Maka kita tak akan kenakan you interest. Okey, pemegang akaun semasa dibenarkan mengeluarkan wang melebihi jumlah daripada simpanannya namun setakat had yang ditetapkan sahaja. Contoh, maksimum had yang ditetapkan ialah 100,000 for overdraft. Maka duit 100,000 ialah duit bank. Duit you sendiri pada tarikh 1 Januari ialah 10,000. 10,000. Maka maksimum ya Comel yang you boleh keluarkan ialah 110K. Okey, faham atau ada apa-apa nak tanya? Faham cikgu. Faham. VJ okey? Faham. VJ okey? Okey, cikgu. Okey. Seterusnya, sekarang cikgu masuk kepada yang berikutnya, pemfaktoran. So, bentuk pinjaman dalam jangka masa pendek, satu overdraft. Ingat ya, diberi hanya kepada pemegang akaun semasa sahaja untuk pinjaman dalam jangka masa pendek, interest dikira mengikut hari, interest hanya ke atas overdraft yang digunakan sahaja, bukan ke atas keseluruhan overdraft yang diberi. Okey, yang kedua iaitu pemfaktoran. Pemfaktoran merupakan kaedah kemudahan pembelian akaun penghutang. Contoh akaun penghutang iaitu invoice. Bila kita sebut invoice, dia ialah urus niaga secara kredit. Urus niaga secara kredit. Kredit maksudnya hutang. Dia ialah akaun belum bayar. You belum lagi dapat bayaran dia. Boleh nampak akaun belum bayar yang disediakan oleh pihak bank kepada pihak peniaga. Dengan kata lain, pemfaktoran ni yang paling mudah untuk you ingat iaitu proses menjual invoice. Syarikat, okey katakanlah cikgu tak terang. Sebab you dah belajar, maka cikgu tolong baca dulu. Cikgu nak tengok sejauh mana yang you tak faham, baru cikgu nak terang. Cuba tengok. Proses menjual invoice syarikat kepada pihak bank untuk mendapatkan pendahuluan tunai. Pendahuluan ni kata lainnya ialah pinjaman. Okay, tapi kita sebut dia sebagai pendahuluan. Kenapa pendahuluan ni ialah pinjaman? Dia macam ni. Kamu pergi pasar malam dengan kawan kamu. 2 orang jalan-jalan sampai dekat pasar malam, you tengok, bestnya itu kuih apam balik. Lalu you tengok RM4. You cakap pada kawan you, I tak bawa duit lah. You dahulukan. Okay, you bayar dulu. Nanti balik, I bayar balik. Okay, jadi kawan you pun bayar dulu. Membawa maksud you pinjam duit dengan kawan you berapa tadi? RM4 untuk beli kuih tadi. Maka bila balik baru you bayar balik itu RM4. So pendahuluan tu ialah pinjaman dengan kadar segera. Segera ialah cepat. Pihak bank akan memberikan pendahuluan tunai sehingga 90% daripada jumlah invoice. Sementara baki daripada jumlah tersebut akan digunakan sebagai simpanan kontingensi dan diberikan semula setelah bayaran diterima daripada pelanggan. Pihak Ibu, bank akan apa Syamia? apa maksud invoice? Invoice? Oh, invoice ialah urus niaga sebelum tu kan kita dah belajar urus niaga secara kredit kan, dia macam ni. Tajuk atas dia akan tulis sana invoice, okey, daripada syarikat Tenggelam Timbul Sendirian Berhad nombor 1121.
Okey, dalam invoice tu ada banyaklah cerita apa-apa, tapi saya nak cerita benda yang saya nak je. Okey. Kemudian tarikh invoice 1 hari bulan 1 tahun 2021. Ini ialah tarikh invoice. Okey. Jumlah invoice saya besarkan, okey. Saya letak RM 100,000. RM 100,000. Kemudian sila bayar, okey, dalam tempoh 3 bulan. Kalau 3 bulan 11, 12, 13, 14. April Fool. Okey, 1 hari bulan 4 tahun 2021. Okey, invoice daripada syarikat tenggelam timbul sendirian berhad tu. Oh salah, sepatutnya tu duduk sini. Okey, kepada syarikat maju mundur sendirian berhad. Membawa maksud, ini nama dia invoice. Ada satu syarikat, sebuah syarikat nama tenggelam timbul sendirian berhad. Okey, dia jual telur ayam. Okey, dia jual telur ayam. Kemudian ada seorang lagi pemborong. Nama pemborong tu MMSB. Okey, maju mundur sendirian berhad. Lalu maju mundur sendirian berhad ni dia ambil telur ayam. Okey, telur ayam yang dia ambil nilainya ialah RM100,000. Saya ambil nombor bulat senang. Okay, 100,000. Maka dia ambil telur ayam dan dia juga dapat sekeping invoice. Dia belum bayar, Comel. Dia belum bayar. Bila dia bayar? Nanti dia bayar pada April Fool tu. 1 hari bulan April 2021 nanti. Belum lagi ni belum. Hari ni baru 28 hari bulan. Okey, 30 hari bulan. So apa berlaku iaitu dia ambil. Nanti dia akan jual kepada peruncit. Nanti dia collect duit kepada peruncit. Boleh faham tak? Lalu apa berlaku? Dia akan bayar pada 1st of April atau sebelum tarikh itu kepada tenggelam timbul sendirian berhad nilainya RM100,000. So, bila kita sebut invoice, ini merujuk kepada urus niaga ini adalah secara hutang. You dah bayar belum? You belum lagi bayar kepada syarikat tenggelam timbul sendirian berhad. Okey, faham tak invoice BJ? Cikgu, maksud dia macam akaun yang belum bayar lah. Amount dia tak. Yalah, akaun belum bayar. This one. Boleh? Okey. Jadi dia kata ambil 90% lah. Okay, 90%, 10% tu macam deposit lah kita nak pegang. Pihak bank akan mengambil alih tugas untuk kutipan bayaran daripada pelanggan dan memberi maklumat mengenai status akaun melalui laporan pengumuran. Okey, pengumuran penghutang dan laporan pembayaran, penyata akaun dan sebagainya. Okey. Sekarang saya berhenti. Sekarang saya tanya, faham tak apa itu pemfakturan dan macam mana dia buat pemfakturan? Faham atau tak faham? Faham. Faham. Okey. Budak yang belajar akaun dah faham. Budak yang tak belajar akaun ni, faham atau tak faham? Cepat, pelajar yang belajar akaun dia dah faham. Pelajar yang tak belajar akaun, cepat. Faham ke tak? Kalau you Tapi sikit-sikit tak faham je. okey, dekat mana tak faham, Comel? Tak faham. Kat mana tak faham? Kemudian dia pun cakap sebenarnya saya tak faham apa yang saya tak faham. Okey. Okey, sekejap kejap. Cikgu nak tengok ada definisi tak? Definisi. Tak ada pula definisi. Okey, pelajar yang belajar akaun, boleh tak tolong definisikan kepada cikgu? Cikgu sedang cari ni, boleh nampak. Okey, akaun pengumuran. Cepat definisikan pada cikgu akaun pengumuran. Doshan, tolong cikgu, apa itu definisi akaun pengumuran? Cikgu, saya tak tahu itu. Cepat, dia ada satu word situ, akaun apa dia? Ada benda itu ke? Lah Tuhan, budak yang belajar perakaunan pula. Tak boleh nak tu. Cepat Google, cikgu punya ni kenapa line cikgu teruk sangat ni? Sampai tak boleh jumpa akaun pengumuran. Cepat, definisi dia apa? Definisi apa? Akaun pengumuran. P-E-N-G-U-M-U-R-A-N. Go. Pengumuran. P-E-N-G-U-M-U-R-A-N. Go. Faster. Faster nanti lewat. Akaun belum terima kan? Dia sejenis akaun belum terima lah. Cuba bagi definisi cepat.
Hari tu cikgu dah snap foto. Nak bawa masuk sini. Lepas tu hilang. Hai, cikgu ni tua betul lah. Cepat. Dapat tak Camel? Hai. Hei, cepat. Cikgu lambat. Siapa dapat? ABT kan cikgu? ABT. Cuba baca. Apa definisi dia? Dah lah, cikgu je lah cakap. Akaun pengumuran adalah laporan senarai, penghumuran penghutang ialah senarai invoice kepada pelanggan yang masih belum bayar dan digunakan sebagai rujukan untuk pengutipan hutang yang disebut daripada pelanggan. Pengumuran pemiutang, pengumuran penghutang. Pengumuran penghutang adalah merupakan akaun, boleh nampak, akaun belum bayar. Akaun belum bayar, dan digunakan sebagai rujukan untuk mengutip hutang, Okey, so itu akaun pengumuran. Okey, berhenti sekarang biar cikgu je yang cakap semula. Proses pemfakturan, bagaimana proses buat dia? Okey, sekarang ini invoice yang cikgu pakai ya. Tarikh hari ini. Hari ini punya tarikh iaitu 30 hari bulan 1 2021. Katakan hari ini ialah hari Isnin. Maka saya ialah Tauke Tenggelam Timbul Sendirian Berhad TTSB. Saya call itu Tauke maju mundur Sendirian Berhad. Boleh tak you bayar sikit dulu duit? You tak payah bayarlah sampai 100,000. You bagi 20,000 je dulu cukup. Sebab hari ini saya betul-betul tak ada duit. Saya mahu beli makanan ternakan ayam. Saya mahu beli makanan untuk ternakan saya iaitu ayam. Memang betul-betul tak ada duit. Boleh faham tak? Okey, kalau you bayar itu 20,000, saya okey. Kalau tak dapat ayam saya dah akan mati ni. Dah 3 hari ayam saya tak makan. So, lalu apa berlaku? Maju mundur Sendirian Berhad kata, saya memang tak ada duit. Sebab semua telur-telur ayam tu saya dah hantar kepada para peruncit. Sebab saya pemborongkan. You sendiri tahu. Lagi 3 hari. Kalau you sanggup bagi lagi 3 hari, saya boleh bagi you 50,000 pun. Bukan 20,000. 50,000 pun saya boleh bagi you. Lalu apa berlaku? Tenggelam Timbul Sendirian Berhad, betul-betul tak ada duit. Okey, maju mundur Sendirian Berhad, betul-betul tak ada duit. Ayam-ayam ini akan mati. Lalu apa berlaku? Kita pergi ke bank perdagangan. Di bank perdagangan, kita bawa invoice tersebut. Jadi kita bawa sekeping tadi, invoice tadi, kita beritahu kepada bank perdagangan, officer dia, kami mahu buat pemfakturan. Habis bagaimana? Kami mahu buat pemfakturan. Bila you kata you mahu buat proses pemfakturan, bank akan tengok, harga invoice is 100,000. Kami hanya sanggup beli pada harga 90%, iaitu 90,000. Kami bagi dulu 90,000. Siapa Tauke maju mundur? Oh, saya. You boleh bayar tak nanti? Boleh. Siapa tenggelam timbul? Saya tenggelam timbul. Okey, you ada apa masalah ni sebenarnya? Oh, saya perlukan makanan ternakan ayam. Hari ni. Oh, boleh. Alright, lalu apa berlaku? Dia beli pada harga 90,000. Boleh faham? Actually, kalau ikut yang lebih mudah, dia tak sampai macam ni. Contoh dia kata macam ni. Kami hanya sanggup beli pada harga 89,000. Iaitu dia membeli akaun tadi at less than face value. Berapa face value dia? Face value dia, nilai muka dia ialah 100,000. Tapi dia hanya nak beli pada harga 89,000. The difference is about 11,000. 11,000 ialah different dia, perbezaan dia. Okeylah. Lalu pihak bank perdagangan cepat-cepat buatkan surat, boleh faham, antara bank perdagangan, contoh kita ambil bank perdagangan iaitu Maybank. Contoh Maybank dengan syarikat maju mundur Sendirian Berhad. Bila tiba pada 1 April ni, you tak payah bayar kepada Tenggelam Timbul Sendirian Berhad. You bayar kepada kita nilainya iaitu 100,000. Hari ini saya akan keluarkan duit 89,000 kepada syarikat Tenggelam Timbul Sendirian Berhad. Hari ini juga duit akan pergi dengan cepat. Maka Tenggelam Timbul Sendirian Berhad pun akan terus dapat duit tu, akan terus beli makanan ternakan ayam dan ayam-ayam dia tak payah mati.
Bila tiba pada tarikh 1 April, maju mundur Sdn Bhd akan bayar sejumlah itu kepada pihak Bank Perdagangan. Balance dia, okay, baki dia atau the difference is about 11,000 adalah merupakan keuntungan syarikat yang melakukan kerja-kerja pemfaktoran. Jadi, syarikat tersebut tak semestinya bank perdagangan. Syarikat itu mungkin leasing. Boleh faham tak? Syarikat itu mungkin syarikat Along ataupun syarikat Ceti yang biasa you sebut. Ceti, Along tadi. Dia akan ambil. Kenapa dia akan ambil? Sebab yang dia ambil 11,000 tu adalah keuntungan syarikat bank perdagangan atau syarikat leasing kerana mereka mendahulukan wang mereka. Okey, faham tak apa itu pemfaktoran? Very clear. Very clear. Faham. Okay. Faham ya? Okay. Bila dah faham, okay, you nanti you ada adik ke, nanti you bolehlah ajar dia kalau you betul-betul faham ni, you faham sikit, tak faham sikit, boleh faham tak? Tak boleh gitu. Okay, mari tengok. So sekarang kita tengok ya, jenis-jenis pinjaman jangka pendek. Ni kita belajar pinjaman dalam jangka pendek. So pinjaman jangka pendek, 1 overdraft, 2 pemfaktoran. Pemfaktoran. Okey, 3 iaitu penerimaan juru bank. Okey, bankers acceptance iaitu penerimaan juru bank. Juru bank yang accept dia. Start. Merupakan pembiayaan. Pembiayaan ni ialah pinjaman. Macam cikgu kata dulu. Pembiayaan, pinjaman, pendahuluan. Sama. Okey? Kamu cakap tu pendahuluan karangan, itu benda lain lah. Boleh faham? Pembiayaan perdagangan atau jaminan oleh pihak bank kepada perniagaan untuk melakukan aktiviti ekspor dan aktiviti import dalam jangka masa pendek. Boleh nampak? Jangka masa pendek less than a year. Bil pertukaran dikeluarkan oleh pelanggan mengikut perintah yang dikeluarkan untuk membayar pada tarikh dan masa tertentu oleh pihak bank. Ia memudahkan urusan perniagaan antarabangsa kerana pihak bank menyediakan kaedah pembiayaan jangka pendek kepada perniagaan yang melakukan aktiviti ekspor dan import. Kebaikannya adalah memudahkan penyediaan aliran tunai walaupun hasil jualan belum dapat dikutip seperti membiayai bahan mentah untuk pengeluaran dan produk dapat dijual pada harga pasaran semasa jika pelanggan memerlukan pembiayaan segera. Cikgu berhenti. Okey, kemudian dia cakap Melayu ni ya, dia bukan cakap Perancis. Okey, soalan saya ialah kamu faham tak penerimaan juru bank? Dan sangat terjangkau oleh pihak yang perniagaan melakukan ekspor. Nak tahu you faham atau tak faham, cikgu tanya. Kalau you tak boleh jawab, maksudnya you tak faham. Kalau you boleh jawab, barulah you boleh faham. Okay, cikgu nak tanya, penerimaan juru bank ini iaitu dia untuk perniagaan dalam negeri ke atau perniagaan antarabangsa? Antarabangsa. Okey, betul. Dia untuk perniagaan antarabangsa, betul dah, untuk perniagaan antarabangsa. Dia jangka pendek ke jangka panjang? Jangka pendek. Okey, dia dalam jangka pendek. Okey. Tapi soalan saya ialah macam mana bank buat ni? Yang ni pula. Yang ni pula cikgu, saya tak boleh nak jawab. Okey, yang macam mana bank buat? Dia pun baca balik. Macam mana bank buat ni? Cepat. Pada nota tu dia tak cakap pun macam mana bank buat. Cepat-cepat, siapa boleh? Siapa boleh? Siapa boleh nak tolong? Penny? Nafa? Tak tahu. Tak tahu pula. Okey, tak tahu. Mari cikgu buat. Okey. Dia itu penerimaan juru bank ni, dia memang untuk perniagaan antarabangsa, dia ialah dalam jangka masa pendek. Okey. Pihak bank tu akan keluarkan bil pertukaran. Okey, yang dikeluarkan oleh pihak pelanggan mengikut perintah yang pada masa tarikh tertentu. Cakap dia macam ni yang paling mudah. Okey, cakap dia yang paling mudah macam ni. You pergi dekat pihak bank, you pergi dekat penerimaan juru bank ya, you pergi dekat bank perdagangan. Kemudian you beritahu bahawa ada satu produk, boleh nampak, dia lebih macam letter of credit.
Dia more kepada letter of credit. Contoh dia lebih kepada surat jaminan hutang. Surat jaminan hutang. Letter, pernah dengar tak? Letter of credit. Letter of credit ni cakap lain dalam bahasa Melayu. Surat jaminan hutang. Lebih kurang macam tu. Surat jaminan hutang. Okey. Cerita dia macam ni. Ada sebuah syarikat. Nama syarikat tu iaitu syarikat ABC. Syarikat ABC from China. Syarikat ABC China sana. Boleh nampak? Ada lagi satu syarikat XYZ. Syarikat XYZ ni Mahani punya from Malaysia. Apa berlaku? Syarikat Mahani ni mahu import satu benda iaitu limau mandarin. Boleh nampak? Sebab kita mahu celebrate Chinese New Year. Coming soon is very soon. Boleh nampak? Lalu apa berlaku? Saya beritahu pada syarikat ABC. Okey, saya cakap, lu hantar dulu itu apa tu boleh nampak tak? Nilai dia saya ambil nilai bulat 100,000 RM. Lu hantar dulu sampai nanti dekat Pelabuhan Kelang, boleh nampak? Port Klang, boleh nampak? Apa berlaku ialah nanti saya bayar. You hantar dulu. Lalu apa berlaku? ABC cakap, mana boleh ni macam? Lu bayar dulu. Boleh nampak tak? Dia suruh saya bayar dulu. Boleh nampak? Saya cakap, kalau nanti saya bayar, tiba-tiba you tak hantar itu limau mandarin ni. You tak hantar ini Kami satu Malaysia tak payah celebrate Chinese New Year. Limau mandarin tu juga dipanggil sebab tu juga ialah maksud lain dalam bahasa Cantonese, dia ialah emas. Boleh faham? So bila orang datang rumah kita bagi kepada mereka beberapa biji emas. Boleh faham tak? Jadi dia lambang macam kekayaan lah pada masa tahun yang akan datang tu. Lalu apa berlaku ialah, you pernah tengok tak? Bila tak ada limau mandarin, bila orang datang rumah kita bagi kepada orang saikwa, watermelon, boleh nampak? Ataupun mokwa ke, apa tu, betik ke, kaisiko ke. Tak, boleh faham? Habislah. Kalau kita bayar, you tak hantar macam mana? Lalu apa berlaku? Dia tak percaya kita tak percaya dia. Maka kita pergi ke bank perdagangan. Kita beritahu pada dia, saya mahukan letter of credit. Okey, surat jaminan kredit. Kalau ikut yang paling mudah yang cikgu boleh gambarkan seperti ini. Berapa nilai? 100,000. Maka pihak bank akan panggil you supaya letak duit dulu 100,000 pun boleh. Kalau tak, letak dulu beberapa ribu, nanti dia akan frozenkan itu account campur dengan bayaran servis, bayaran perkhidmatan daripada pihak bank. Maka apa berlaku iaitu, okey, pihak bank perdagangan ni tadi akan keluarkan satu surat mengatakan bahawa dia jamin hutang yang dibuat oleh syarikat XYZ dari Malaysia. Apabila barang itu sampai sahaja di Pelabuhan Kelang, bukan XYZ yang akan bayar, tetapi kami bank perdagangan yang akan bayar. Kemudian pada surat itu ada stamping, kemudian kita ada tanda tangan lawyer dia, lawyer bank, kemudian kita hantar dengan menggunakan courier, kemudian yang awal-awal lagi kita akan hantar dengan menggunakan fax, boleh faham? So surat yang sebenar kita hantar dengan courier service, iaitu dengan pos laju ke, dengan DHL ke. So apa yang berlaku ialah, bila syarikat ABC tengok surat itu, wah, ada garanti daripada pihak bank. Mereka percaya. Mereka tak percaya pada Mahani, tapi mereka percaya kepada bank perdagangan, contohnya penerimaan juru bank tadi. Lalu mereka pun siap-siapkan itu limau mandarin, hantar ke Pelabuhan Kelang. Bila sampai sahaja di Pelabuhan Kelang, boleh faham, kita dah boleh ambil cepat-cepat itu apa tu limau mandarin, kemudian kita hantar ke pasar raya di seluruh Malaysia. Lalu apa yang berlaku? Pihak bank perdagangan akan bayar kepada syarikat ABC dahulu. Bila syarikat ABC dapat duit tu, dia pun dah lega, dia dah dapat duit, okey? Maka kita ni tadi, XYZ tadi, dah siap bagi saja kepada kita punya peruncit-peruncit besar-besaran, mereka pun bayar, kita akan pulang duit itu kepada bank perdagangan plus dengan bayaran perkhidmatan secara keseluruhan. So itu ialah penerimaan juru bank. Faham? Faham je. Faham cikgu. Jadi bila dah faham, seterusnya kita masuk kepada resit amanah, okey? Trust receipt. Okey, trust receipt. Resit amanah. Mari kita tengok. Resit amanah merupakan sejenis kemudahan pinjaman import dalam jangka masa pendek. Tengok betul-betul comel. Okey, resit amanah. Ingat ya, ni dah yang keempat.
merupakan sejenis pinjaman import dalam jangka pendek yang diperoleh daripada pihak bank oleh pengimport bagi membiayai inventory yang diimport. Yang ni kita buat pinjaman. Pihak bank akan menjelaskan bayaran inventory terlebih dahulu kerana pengimport tidak dapat membayar selagi semua inventory belum dijual. Trust receipt ini berfungsi sebagai jaminan pengimport kepada pihak bank. Jaminan pengimport kepada pihak bank untuk menjelaskan bayaran setelah barang-barang dijual. Kebaikannya, syarikat boleh mendapatkan inventory iaitu stok walaupun belum membuat bayaran. Resit amanah ni tadi hampir sama, boleh nampak tak, dengan yang atas ni. Cuma penerimaan jurubank ni, you kena masukkan sejumlah duit dulu dan kemudian kita frozenkan duit you. Maksudnya iaitu you memang ada sejumlah duit dulu letak. Yang resit amanah ni, you hanya janji sahaja, boleh faham? Barang tu akan sampai dan kita akan jual semua sekali. Jadi yang ni apa berlaku? Pihak bank tu, pihak bank tu yang akan sediakan semua sekali duit tadi. Kemudian kita ambil dulu barang tu. Macam mana bank boleh percaya you? Sebab you memang ada akaun yang hebat dekat bank dia. You ada akaun saving account dekat situ. You ada current account dekat situ. Lalu apa berlaku? Bila you ada current account, saving account dekat situ, apa berlaku? You ni memang dipercayai oleh pihak bank. Dari dulu-dulu lagi bank dah kenal you. You pun dah kenal bank. Boleh faham tak? So, apa berlaku? Siapa punya mic ni yang berbunyi-bunyi ni? Okey, dah diam dah. Okey. Mari tengok comel. Lalu apa berlaku? Pihak bank sanggup untuk mengaku bahawa hantar itu barang dulu. Lalu pihak bank terus bayar. Resit bank ni. Bila sebut resit, you kena faham. Bila you sebut resit, resit membawa maksud urus niaga telah pun sempurna. Perfect. This is receipt. Contohnya macam ni. Bila you dengar perkataan resit, contohnya macam ni comel. You pergi dekat pusat tuition kasturi, kemudian you buat bayaran. Boleh nampak tak? Bila you buat bayaran dekat kakak tu. Kakak tu nama Mahani. Lalu you bayar. Apa kelas nak? PP. Apa kelas lagi? PA. Lalu apa berlaku ialah dia kira-kira, bayaran dia ialah RM180. You pun bagi dia bayaran RM180. You jangan lari lagi. You jangan lepas you bayar, kak, bye. Tak boleh. You kena duduk dulu tunggu sampai kasturi mengeluarkan resit. Dalam resit tu dia tulis nama you, kemudian tarikh hari ini, kemudian bayaran you 180, kelas yang you akan masuk. Bila kita bagi kepada you resit, membawa maksud urus niaga tadi telah pun sempurna. You dah terima, kita pun dah bayar. Boleh faham tak? Jadi kita dah terima bayaran, you pun dah boleh dapat perkhidmatan tuition tersebut. Resit amanah. Amanah ni membawa maksud dipercayai. Bila kita percaya pada you, boleh faham, baru kita boleh buat benda macam ni. Lalu bank perdagangan contohnya, akan mengeluarkan trust receipt. Di mana kita beritahu kepada pengimport, katakan yang Malaysia tadi pengimport. Siapa yang Malaysia tadi? Mahani. Mahani ni memang dipercayai oleh bank perdagangan. Maka bank perdagangan mengeluarkan trust receipt kepada syarikat tersebut. Lalu syarikat pengeksport tadi kita dah bayar semua sekali, Mahani pun ambil itu barang. Bila Mahani dah ambil itu barang, Mahani pun dah jual semua sekali, dah siap, barulah Mahani bayar. Betul-betul settle, last baru Mahani bayar plus dengan service charge, bayaran perkhidmatan, plus dengan interest, faedah. Oh cikgu, yang ni lebih senang daripada yang atas tadi, boleh nampak? Memang you kelihatan bahawa resit amanah ini lebih baguslah berbanding dengan ni. Mana pula tadi? Berbanding dengan penerimaan jurubank. Kalau penerimaan jurubank ni tadi boleh nampak macam kita kena letak dulu duit. Dia tengoklah, tengok kat mana ni? Tengok dekat ni, kadar faedah dia. So ada tempat yang mana kadar faedah dia adalah lebih tinggi. Boleh nampak tak? Kadar faedah dia definitely lebih tinggi. Sebab kalau macam you nak cepat apa dia? Overdraft. You nak cepat, kita kenakan you interest 0.6% interest per day. Setahun 216 setahun per annum.
Kalau you nak buat pinjaman peribadi 14% je per annum. Pinjaman jangka pendek dalam tempoh 1 tahun 14%. Look at the difference. 14 dengan 216. 216 0.6% a day. Apa yang cikgu nak beritahu pada kamu ialah later on bila you jadi good businessman ataupun good businesswoman, okay, yang hebat boleh nampak, okay, tokoh korporat, you dapat overdraft yang you dapat dengan nilai 300,000. Kemudian apa berlaku? You pergi ambil duit 300,000 ni, kemudian you senang, you terus je cakap you nak, you terus keluar 300,000. You terus dapat within a day. Lalu you terus keluarkan semua overdraft yang you dapat, lalu you buat apa? You renovate kitchen di rumah you. Apa masalah you? You tengok interest dia. Belajarlah dulu, boleh nampak. Tapi saya tetap nak renovate kitchen. Buat pinjaman jangka panjang. Atau worst come to the worst, buat personal loan, pinjaman peribadi. Interest only 14%. Habis kalau overdraft nak buat apa teacher? Overdraft nak beli stok barang atau inventory yang benar-benar stuck. Contohnya pada hari ini, okay, nama saya ialah NSK. NSK, you tahulah pasar borong. Boleh nampak tak? Betul-betul pasar borong hari ini betul-betul tak ada duit. Kita mesti bayar semua sekali kepada peruncit-peruncit ni, okay, sayur-sayur ni dalam bentuk cash. Berapa nak sayur? 10,000. 10,000. Kita terus keluarkan 10,000. Boleh nampak? 10,000 interest bagi overdraft. Boleh nampak? Interest dia 10,000. You pakai pokok. Darab dengan kadar 0.6%. Darab dengan masa berapa hari? 20 hari. You tak ada duit dalam tempoh 20 hari. Cuba you tengok apa berlaku. You ambil itu sayur semua sekali dengan nilai berapa? 10,000. You bayar sayur kangkung, sayur sawi semua you dah bayar. Lepas you bayar saja, apa berlaku? Tak payahlah sampai 20 hari. 1 hari je sudahlah, boleh nampak? 1 hari. Lepas you bawa je masuk dalam NSK, orang pun beli, kemudian you pun dapat duit. Okay, 10,000 you punya modal, you dapat balik 20,000. Sekali ganda. Itu pun saya ambil stok gerak laju. Saya ambil lah 100% lah keuntungan. 20,000 ialah hasil you dapat. Sekarang you tengok ya. Pinjaman you ialah 10,000. Macam mana kira interest? Matikan. Sini 1, 2. 1, 2. Berapa? RM60. Interest RM60. Yang you pinjam tadi 10,000. You perlu bayar balik kepada bank hanyalah 10,060 ringgit. You hanya rugi berapa? RM60. You dapat berapa? 20,000. You untung lagi berapa? 10,000 tolak RM60, you akan dapat RM9,940 ialah untung bersih you pada hari ini. Sebab you dapat pinjaman overdraft. Jadi pinjaman overdraft tu Comel bukan untuk renovate kitchen. Kenapa cikgu sibuk-sibuk cerita pasal renovate kitchen? Saya pernah jumpa satu orang guys, boleh nampak dia ni memang hebatlah dalam bisnes, boleh nampak dia ada banyak kedai, boleh nampak rangkaian kedai dia. Apa yang berlaku ialah bank perdagangan percaya dia dan bank perdagangan bagi dia overdraft dengan nilai 100/1000. So dia pergi ambil 100/1000 tu, kemudian dia pergi renovate kitchen dia. Habis kenapa dia tak tahu ni? Sebab dia dulu ialah seorang engineer. Lalu tiba-tiba dia buat bisnes macam spa, okay? Kemudian bisnes batik and all that. Boleh nampak dia dipercayai dan dia dapat, dia terus. Sebab dia tengok itu duit, dia pergi buat. Tapi itu sebenarnya sangat merugikan. Okay. So sama macam resit amanah ni tadi. Resit amanah ni tadi, dia macam tadi, pendahuluan daripada pihak bank tadi. Yang mana yang ni interest dia lebih tinggi sedikit. Syarikat boleh mendapatkan inventory walaupun belum membuat bayaran. Okay? So you terus dapat itu stok barang. Perniagaan boleh menjelaskan tuntutan bank dengan menjualnya kepada pihak lain. So bila you dah dapat itu stok, you cepat-cepat jual. You kena kerja ni siang malam. Okay? Penjual boleh dibayar dengan kadar yang segera. So you akan dapat duit cepat. Kaedah ini dapat menyelesaikan masalah aliran tunai. Okay? Rolling capital tu ialah masalah aliran tunai. Jadi bila kita sebut saja pinjaman jangka pendek ni, macam tadi cikgu cakap iaitu CPR. Betul-betul kita bermasalah, kita akan buat pinjaman jangka pendek dan definitely interest dia lebih tinggi berbanding dengan interest bagi pinjaman dalam jangka masa panjang. Okey, faham tak Comel? Faham.
Faham? Faham cikgu. Boleh ya. Sekarang cikgu nak ajar pula pinjaman berjangka. Okey, pinjaman berjangka merupakan pinjaman khusus jangka pendek bagi memenuhi keperluan dana. Dana ni maksudnya modal atau tujuan tertentu. Jangka pendek pinjaman berjangka, ada jangka. Boleh nampak? Macam jangka sudut. Boleh nampak tak? Dia ada gerak. Dia sampai sini je dia boleh pergi. Mana boleh dia pergi sampai besar sangat? Pinjaman ini perlu dijelaskan dalam masa setahun beserta dengan faedah. Kebiasaannya peniaga membuat pinjaman jangka pendek untuk membeli aset bukan semasa seperti peralatan yang digunakan dalam pengeluaran. Jadi dia kata kalau pinjaman berjangka ni kita beli bukan, yang ni interest dia rendah sikit lah berbanding dengan overdraft macam 14% macam tadi cikgu kata. Macam pinjaman peribadi. Okay, personal loan. Jadi pinjaman berjangka ni dalam jangka masa pendek. Kita akan bayar dalam tempoh 1 tahun. Okay, dalam tempoh 1 tahun. Dan biasanya kita guna tu untuk beli macam mesin, boleh faham? Cikgu, kenapa dia tak buat pinjaman jangka panjang cikgu? 5 tahun ke 6 tahun? Sebab dia betul-betul penting, okey. Pinjaman jangka panjang dia ambil masa yang lebih lama baru akan dapat pinjaman tadi. Sedangkan mesin tu kita perlukan sekarang. Mesin yang ada sekarang sudah tiba-tiba rosak ataupun meletup dan tak boleh diperbaiki lagi. Lalu apa berlaku? Kita buat pinjaman dalam jangka masa pendek, dia lulus dengan cepat, kita terus dapat mesin itu dan bisnes akan diteruskan. Itu pinjaman berjangka. Lain-lain sumber dana jangka pendek termasuklah kredit dagangan. Kredit dagangan ni cuba you tengok ya. Lain-lain sumber dana jangka pendek. Cikgu tolong baca je. 3 je ayat dia. Cuba you tengok. Kemudahan kredit yang ditawarkan oleh pembekal kepada peniaga yang bertujuan untuk melariskan jualan merupakan liability semasa kepada pihak peniaga. Pembeli bersetuju dengan syarat kredit yang ditetapkan oleh pembekal. Okey, faham kredit dagangan? Faham. Faham cikgu. Faham? Cikgu, melariskan tu apa? Melariskan, kejap cikgu tulis. Yang tu faham. Kejap mana ada perkataan tu? Mana? Ni. Laris ni kata lainnya ialah laku. Mendapat permintaan yang tinggi dan cepat. Macam kamu. Umur berapa? Umur kamu 15 tahun. Boleh nampak tak? Dah ada 25 orang Bangla. Boleh nampak? Tanya kamu, mahu tak dia kahwin dengan abang? Boleh nampak? Wah, larisnya you. Boleh faham tak? Macam tu. Cikgu umur berapa? Cikgu umur 50 tahun. Sampai hari ni tak ada orang tanya, mahu tak kahwin dengan saya Mahani? Tak ada. Jadi cikgu tak laris. You laris. Boleh faham tak? Soalan saya ialah, contoh kredit dagangan. Yang faham. Cikgu saya faham. Laris tadi faham tak macam mana? Priya? Faham cikgu. Faham ya? Okey. Berhenti pula. Penny, tolong cikgu. Macam mana kredit dagangan tu? You dah faham, tapi macam mana dia buat kredit dagangan tu? Penny? Penny sudah hilang. Sudah pergi toilet. Ya, cikgu. Ya, okey. Macam mana dia buat kredit dagangan tu? Cepat. Cepat. Cikgu, apa maksud liability cikgu? Liability tanggungan. Liability ialah tanggungan. Betul, tanggungan. Liability ialah tanggungan. Maksudnya tak faham lah tu. Sudahlah. Macam ni. Kredit dagangan tadi, pada invoice tadi, boleh nampak? Cuba you tengok. Pada invoice tadi, tarikh 1 hari bulan 1 tahun 2021. Sekarang dia kata sila bayar apabila April Fool 1 hari bulan 4 2021. Membawa maksud jumlah ini tadi adalah merupakan satu kredit. Kita bagi kepada you untuk you beli kita punya barang. Mengapa kita bagi you kredit 100,000? Telur ayam kita. Kita cakap, you ambil dulu. Nanti lepas 3 bulan, baru you bayar balik lah. Boleh faham tak?
Jadi apa berlaku iaitu you tak payah bayar dulu. Kita bagi je dulu hutang untuk you. Okey, berapa lama? 3 bulan. Kredit dagangan ni boleh nampak, boleh jadi 1 bulan je. Boleh jadi 3 bulan, boleh jadi 6 bulan, boleh nampak. Mengapa ada orang dapat lama, ada orang dapat pendek je tempoh dia? Iaitu bergantung kepada hubungan kamu antara supplier tu dengan peniaga. Antara pembekal dengan peniaga. Kalau pembekal tu memang percaya kepada peniaga ni, kita bagi dia tempoh kredit yang lebih lama. Kenapa kita bagi kredit dagangan? Kita bagi kredit dagangan supaya orang tu beli barang kita dengan banyaknya, boleh faham? Ataupun mereka barangan kita cepat dapat dilariskan. Namun bila you ambil itu barang, telur ayam tadi you ambil pada kita dengan harga berapa? 100,000. You kena bayar balik tak? You kena bayar balik. Setiap hutang perlu dibayar. Kalau you hutang dengan kawan, Mahani pinjam RM2, kemudian Mahani pun bagi you. Esok aku bayar. Kemudian you pun memang niat hari esok you nak bayar. Tiba-tiba you lupa. Alah, tengok muka kau baru aku ingat. Date after tomorrow. Lusa baru aku bayar. Itu okey. You tak ada niat pun untuk tipu dia. Tapi waktu you pinjam duit dengan Mahani pinjam RM2, esok aku bayar. Tapi dan dalam hati you cakap, hari esok aku tak akan bayar dan aku tak akan bayar sampai bila-bila. Itu you bukan berhutang. Tu you sedang menipu orang. Jadi samalah, bila you ambil itu barang, iaitu telur ayam dengan nilai 100,000, dalam hati you cakap, 3 bulan ni saya kena jual telur ayam saya day and night, saya akan panggil semua orang. Kalau seandainya telur ayam saya tak boleh laku, boleh faham tak? Saya akan ketuk dari rumah ke rumah, beritahu ini telur ayam, boleh nampak tak? Okey, saya mau jual, saya hantar delivery dari rumah ke rumah, ni siap nombor telefon saya lagi. Lalu apa berlaku? Mengapa saya mahu cepat-cepat bayar kepada itu supplier yang memberi kepada saya kredit dagangan? Okey. Faham? Faham. Faham. Itu ialah kredit dagangan tadi. Actually cikgu dah ajar dia, cuma dia duduk dalam tajuk besar. Okey? Jadi ini kredit dagangan, dia cakap benda yang kecil yang duduk dalam invoice tu. Kredit dagangan. Kredit dagangan ni dia baguslah, boleh faham. Sebab bila kita dapat kredit, kita senanglah untuk menjalankan perniagaan kita. That means ramai orang percaya kita. Ada satu orang tu, dia ialah seorang peniaga yang sangat berjaya. Cerita dia macam ni. Satu hari dia jual telur. Dia ni memang peniaga telur. Jadi adalah telur ayam, telur itik, boleh nampak telur ayam, telur itik. So ada satu aso tu, boleh nampak dah. Aso tu makcik lah. Ni cerita dia di Indonesia. Saya baca cerita benar ni, kisah benar. Boleh nampak di Indonesia. So apa berlaku ialah makcik tu beli telur itik. Jadi telur itik ni biasanya mereka akan masak lah. Mereka biasanya masak lemak cili padi. Masak lemak kemudian letaklah dengan cili padi. Jadi cara dia iaitu dia dah siap buat kuah semua sekali. Lalu apa berlaku? Dia beli telur itik. Telur itik hari ini cikgu rasa mungkin mahal sikit lah. Mungkinlah RM1.50 sebiji. Jadi kalau 3 biji dia beli membawa maksud RM4.50 lah kalau duit Malaysia. Lalu dia pun beli. Lalu apa berlaku? Bila kuah dia semua dah siap, boleh faham, dah susah-susah dia tumbuk semua sekali, letak santan, boleh nampak, zat lemak. Lalu dia pecahkan telur satu dalam tu. Okey, cantik. Kemudian pecahkan telur dua, dia pecahkan telur yang ketiga tu busuk. Jadi bila telur yang ketiga busuk, boleh nampak tak? Rosak. Telur tu dah rosak, berbau busuk satu rumah. That means, lauk dia tadi boleh makan ke tak boleh makan? Tak boleh makan lah. Lauk masak lemak cili padi dia tadi, lauk dia tadi, semuanya rosak. Dah tak boleh makan dah. Dan dia dah bazirkan 2 biji telur tadi. Kemudian susah payah dia lagi. Wah, ini aso punya bising tak tahu macam mana. Pergi cari ni peniaga. You tahu tak? Telur yang you jual last week itu busuk satu. Boleh faham? Actually salah dia. Sebenarnya salah dia. Macam kalau kita nak masak, boleh nampak by right kita macam ni. Mula-mula kita pecahkan itu telur dalam mangkuk. Boleh nampak? Memanglah dia akan kotorkan itu mangkuk. You tengok itu telur tak ada bau. Baru you masuk. Kemudian pecah yang kedua. Bila you pecah yang ketiga busuk, you tak payahlah masuk. At least itu lauk boleh makan. Dan sebiji je telur yang rosak. Fine.
Dan you tengok apa peniaga ni buat. You tengok apa peniaga telur buat. Peniaga telur beritahu dia, boleh nampak habis saya punya. You tahulah Aso cakap tak henti-henti. Alright, fine. Lalu apa berlaku? Orang tu pulang balik kepada dia, boleh nampak tak 10 biji telur. Orang tu kata 10 biji telur itik. 10 biji telur itik membawa maksud RM1.50 satu. Boleh nampak RM15. Tadi you berapa tadi? 4.5 saja. Orang tu cakap, oh saya minta maaf ya, saya betul-betul tak tahu. Next time boleh nampak you pecah macam ni. Yalah, boleh nampak saya mau cepatlah, macam-macam dia cakap lagi. Okey, lalu orang tu ambil 10 biji telur bagi you. Kemudian dia pun cakap, ini berapa duit? Boleh faham tak? Mau bayar berapa? Tak payah, tak payah. Tapi saya beli hari tu 3 biji saja. Nampak tak? Orang sudah mau marah. Ya betul, you memang beli 3 biji saja, tapi saya mesti kira you punya apa tu gas masak, you punya itu cili padi, you punya itu santan lagi, berapa duit. So itu santan semua cili saya tak boleh bayar. So saya bayar you dalam bentuk telur ayam. So saya very sorry, boleh nampak? Saya very sorry, boleh nampak? Lalu Aso tu okay, thank you, boleh faham? Okay, dia pun balik. You tahu tak, since makcik ni dia bising. Tadi saya cakap, dia memang kau punya bising. Lalu apa berlaku? Dia pergi cakap pada semua orang yang duduk dekat flat dia. Dia duduk dekat flat, dia pun cakap, itu peniaga baik sangatlah. Saya angkat 3 biji saja, tapi dia bagi 10 biji. You tahu tak, semua orang dari flat tu pergi beli dekat peniaga telur ni. Boleh nampak tak? Dan peniaga telur itu menjadi satu buah perniagaan yang sangat maju. Telur ayam dia, semua orang tunggu depan kedai dia. Pagi-pagi dia buka kedai untuk dapatkan telur-telur ayam, telur-telur itik dari tempat dia. You nampak tak? Itu bukan strategi perniagaan lah, tapi dia memang seorang yang sangat jujur dan prihatin. Boleh faham? Seorang yang sangat jujur dan prihatin. Jadi banyak kali mungkin cikgu pernah beritahu pada kamu, Malaysia tak kurang orang bijak. Sangat ramai orang yang bijak dalam Malaysia. Tak kurang orang yang kaya dalam Malaysia, tetapi sangat kurang orang yang jujur dalam Malaysia ni. Boleh nampak? So cikgu mahu you jadi anak-anak ataupun seorang yang jujur. Kalau buat bisnes dengan baik. Jangan tipu orang. Okey. Kredit dagangan. Sekarang surat kredit. Mari kita belajar pula apa itu surat kredit. Pihak bank memberi jaminan kepada syarikat yang menjalankan perniagaan antarabangsa. Tadi cikgu dah ajar berkenaan dengan surat jaminan kredit. Surat kredit iaitu letter of credit. Cikgu dah terang. Letter of credit. Okay, surat jaminan kredit. Sama, iaitu perniagaan antarabangsa. That's why dia put under lain-lain. So tajuk dia adalah lebih kecil untuk menjelaskan segala hutangnya kepada pihak bank. Fungsi surat ini sebagai jaminan pembayaran bagi pengeksport kepada pengimport. Jadi bila syarikat tu dapat, syarikat luar negara tengok, oh ini bukan daripada personal, daripada orang perseorangan, tetapi dia datangnya daripada bank perdagangan. Maka syarikat di luar negara lebih percaya kepada bank perdagangan. Kan, sebab bank perdagangan dia besar, share dia duduk di bursa saham. Kalau orang hentam dia dekat media sosial pun, apa berlaku, okey, mereka akan berasa sangat malu. Boleh faham tak? Dia akan mencemarkan nama baik sesebuah syarikat tersebut. Okey, faham tak kredit dagangan dengan surat jaminan kredit or letter of credit? Faham. Faham, okey. Faham. Okey, sekarang cikgu masuk kepada kredit pusingan. Okey, kredit pusingan, roh pusing. Satu perjanjian antara pihak bank. Kita buat satu perjanjian. That means dia mesti ada black and white lah, Comel. You kena fill up form lah. Okay, you kena isi borang. Boleh nampak. Kemudian you kena sign sana, tanda tangan sana. Okay, tanda tangan sana. Kemudian ada witness, ada saksi. So itu ialah satu perjanjian antara pihak bank dengan pihak perniagaan. Jadi pihak bank tu katakan Maybank. Apa saya sebut Maybank? You selalu tengok Maybank. Okay. Maybank tu, malaslah tanya dah. Perniagaan, nama perniagaan tu siapa dia? Mahani. Boleh nampak? Bagi membolehkan syarikat membuat pinjaman untuk memenuhi modal kerja dalam jangka masa pendek. So you cakap saya betul-betul tak ada kredit pusingan. Jadi saya tak cukup nak roll. Boleh nampak? Saya perlukan lagi 50,000. Boleh faham? 50,000. Lalu apa berlaku? Kemudahan pinjaman ini ditawarkan oleh pihak bank kepada syarikat yang memiliki kedudukan keuangan yang kukuh.
Mana dia tahu kita ada duit yang kukuh? Kita ada akaun dekat bank dia. Kita ada akaun tabungan dekat bank dia. Kita ada akaun semasa dekat bank dia. Kita ada akaun simpanan tetap di bank perdagangan. So ini we call it as a savings account. This is a current account and this is a fixed deposit. Okay, FD. So dia dah tahu, sebut je nama syarikat ini, boleh faham tak? Dia key in je nombor akaun tadi, dia akan muncul akaun-akaun lain duit berapa, lalu bila kita beritahu dia, kita perlukan kredit pusingan 50,000, boleh faham? Okey, dia kata okey, fill up the form, boleh faham. Lepas kita fill up the form saja, dia terus uruskan pinjaman itu dengan secepat mungkin. Okey, mana dia tahu kita ada duit banyak? Dia dah tengok benda-benda tu duduk dalam akaun di dalam bank dia. Kemudian persoalan yang kamu tanya, ada duit sendiri kan? Duit sendiri dalam fixed deposit ada lebih kurang 800,000. Apa pasal nak sibuk-sibuk pergi pinjam pula dengan Maybank? You kena fikir. Kalau dia ambil duit dia sendiri, dia tak dapat faedah. Boleh nampak tak? Dia tak dapat faedah. Habis tu kalau pinjam duit orang, kalau pinjam duit bank, boleh nampak tak? Dia kena bayar faedah. Samalah juga teacher. Tapi you kena ingat, semua jenis pinjaman, okay, bila you bayar balik, you kena bayar balik. Kenapa you kena bayar balik? Liability dia ialah tanggungan. Maka bila you bayar balik pinjaman, you kena bayar balik dua benda, iaitu duit yang you pinjam plus dengan faedah yang you kena bayar pada dia. Kedua-dua ini dianggap sebagai perbelanjaan. Bila you buat bisnes, you dapat hasil you besar dan perbelanjaan you juga besar. Maka apa berlaku? Hasil bersih you adalah sifar. Maka you tidak perlu membayar apa-apa cukai kepada kerajaan. Tapi kalau you tak buat pinjaman, you ambil duit dalam tabungan you, lalu you buat bisnes, betul, you tak ada liability. Tak adalah end of the month, you sendiri pening-pening fikir, oh Mahani nak bayar Mahani, oh Mahani nak bayar Mahani. Memang you tak payah fikir. Tapi pada masa yang sama, dia tidak dianggap sebagai perbelanjaan. Lalu apa berlaku? Hasil you besar. Perbelanjaan you sifar. Maka hasil bersih you masih besar. Maka cukai you besar. Faham kredit pusingan? Faham. Okey. Seterusnya, mari kita sambung lagi. Nota janji pula, Comel. Nota janji ialah satu bentuk pinjaman jangka pendek. Ini nota janji ya. Daripada pihak perniagaan. Okey, pihak perniagaan tadi siapa? Mahani. Okey, Mahani Berhad. Okey, dan bukannya badan keuangan. Satu bentuk pinjaman jangka pendek daripada pihak perniagaan dan bukan daripada badan keuangan. Maksudnya nota janji ni Mahani yang buat. Bukan Maybank buat, bukan public finance buat. Ia merupakan satu dokumen. Dokumen ni ialah surat lah. Ada black and white. Yang mengandungi satu janji oleh pihak peminjam yang akan membayar sejumlah wang kepada pemberi pinjam. Janji-janji. Okey. Nota janji diterbitkan oleh perniagaan yang kukuh. Ini nampak ni Mahani Berhad. Dan ternama, sebut je Mahani Berhad, semua orang tahu. Mana ada orang tahu Mahani Berhad? Petronas Berhad. Besar sikit, boleh nampak tak? Ini memang betul, semua orang tahu. Dalam Malaysia tahu, overseas tahu. Kerana apa? Kerana ini ialah syarikat multinational. Boleh nampak? Ada di hampir semua negara-negara besar dalam dunia. Dan ternama dan boleh diyakini oleh pelabur iaitu pemberi pinjam tanpa apa-apa cagaran. Cagaran ni kata lainnya ialah collateral. Kalau kita tak percaya you, kita kenakan cagaran macam ni. Saya nak pinjam duit dengan you. Pinjamlah RM50. Kemudian you cakap, you ni day after tomorrow saya bayar. Kemudian you cakap, nanti you tak boleh bayar macam mana? Boleh faham tak? You tak percaya saya kan? Lalu saya terpaksa ambil handphone saya. Boleh nampak? Saya beritahu. Ini handphone saya. Harga handphone saya ialah 200. Saya cagarkan kepada kamu. Kalau day after tomorrow, saya tak pulang balik duit kamu RM50, you ambil handphone saya yang harga RM200 ini.
So, ini ialah collateral. Ini ialah cagaran. Nilai cagaran mestilah lebih besar daripada nilai pinjaman. Jadi saya pinjam dengan you berapa Comel? RM50. Saya cagarkan barang berapa Comel? RM200. Jadi itu maksud collateral. Sekarang nota janji have no collateral at all. Tanpa cagaran. You tak payah letak rumah you tak payah letak tanah you, tak payah. Tapi you janji je. Tapi kita percaya you. Nota janji diterbitkan pada harga diskaun iaitu nilai muka setelah ditolak dengan faedah pada tarikh matang perniagaan akan membayar kepada para pelabur. Full. Faham tak? Cepat. BJ, Priya, Penny, cikgu nampak ada 3 nama sini. Faham tak Comel? Faham cikgu. Tak faham? Priya tak Keko yang last punya cakap sekali lagi. Oh, yang Harga diskaun iaitu nilai muka bla bla yang tu. Yang tu tak faham? Okey. Memang tak faham. Mari cikgu buat. Cikgu lukis. Kalau betul tak faham, cikgu lukis. Cikgu lukis Okey. Sampai you faham. Tajuk dia nota janji. Okey. Kosongkan ruangan atas sebab kita nak matikan stamp dekat sini. Stamping. Boleh nampak? Tak tahu RM40 ke, boleh nampak. Jadi stamp hasil, revenue stamp. You pernah tak tengok ada stamp, katakanlah nilai dia RM10, dekat atas ni dia tulis word hasil. Itu ialah revenue stamp. Dia bukan macam stamp untuk post-post surat, tapi stamp untuk mengesahkan. Dia akan kita matikan stamp. Adalah kami. Boleh nampak tak? Petronas Dagangan Berhad. Petronas Dagangan Berhad. Dengan ini mengeluarkan nota janji pada harga, ambil nombor mudah RM100,000. Okey? Jadi nilai muka dia berapa? 100,000. Lalu apa berlaku? Matang pada tarikh 1 September 2021. Jadi tarikh dia keluarkan ialah tarikh hari ini, 30 hari bulan 1 2021. Matured pada tarikh 1 hari bulan 9 2021. It is less than a year. Kenapa less than a year? Kerana dia nota janji adalah dalam jangka masa pendek. Less than a year. Okey, ada tak dia cagarkan KLCC? Tak. Ada tak dia cagarkan Petronas punya pump atau dia punya tanker, dia punya lori tangki ke? Tak. Dia tak ada cagar apa-apa. Lalu dia pun ada tanda tangan sana, ada chop dia semua sekali. Okey, ini nama dia nota janji. Okey, berapa harga jual? Kita tulis sana harga jual ialah RM80,000. Jadi kita sell at the less than face value. Face value dia berapa? 100,000. Okey, harga jual berapa? 80,000. You siapa? You ialah Mahani, ordinary people, orang biasa. Saya tahu bahawa Petronas ada jual nota janji. Lalu apa berlaku? Saya pergi beli itu nota janji, lalu apa berlaku? Saya bayar kepada dia 80,000 hari ini. Lalu saya tunggu sampai pada tarikh 1 hari bulan 9 2021, saya pulang balik itu nota janji, saya akan dapat berapa? Saya akan dapat 100,000. Berapa beza dia? Beza dia ialah 20,000. 20,000 ialah keuntungan kepada saya. Keuntungan kepada saya. Apa berlaku? Boleh nampak tak? Ini pihak Petronas dapat duit saya 80,000. Pihak Petronas tadi akan ambil duit 80,000 tadi, dia buat bisnes. Maka bisnes yang dia dapat, ribu nampak macam tak cantik. Kalau saya letak juta, boleh nampak? Juta, baru you nampak. Besar dia, boleh nampak. Dia ambil duit 80 juta tadi, dia buat satu bisnes, dia dapat untung menjadi, boleh nampak tak? Dia dapat apa? 80 juta. Dia dapat untung sebanyak 140 juta. Dia dapat untung 140 juta. Dengan modal 80 juta, Petronas dapat untung 140 juta. Petronas bagi kepada saya berapa? 20 juta. Petronas masih lagi untung berapa? 120 juta. Kenapa Petronas nak buat nota janji? Sebab dia mahukan rolling capital ataupun dia mahu buat satu pelaburan dan dia perlu duit tu secepat mungkin. Again, saya tolong baca semula selepas saya huraikan. Dia nota janji sejenis pinjaman dalam jangka masa pendek, less than a year.
oleh pihak perniagaan. Nama dia Petronas Dagangan Berhad. Dia bukan bank. Kalau dia bank tak ada masalah sebab duit berlambak-lambak dekat bank dia. Dia ialah satu dokumen. Tadi satu surat yang cikgu tunjuk kepada kamu. Satu dokumen. Dia mengandungi satu janji. Kita janji akan bayar you balik pada nilai muka iaitu 100,000. Okey, apabila you beri kita pinjam 80 juta, kita bayar you balik 100 juta. Nota janji diterbitkan oleh perniagaan yang kukuh, Petronas Berhad, dan dia ternama syarikat multinasional, diyakini oleh para pelabur. Pelabur tu mungkin orang perseorangan, nama dia Mahani, kalau Mahani kaya. Atau dia mungkin syarikat gergasi juga yang memang ada duit, nama dia MAA, Malaysia Alliance Insurance Berhad. Okey, pelabur tanpa apa-apa cagaran. Memang tak ada cagaran. Yang ada hanya sehelai kertas ni saja tadi, iaitu aku janji. Nota janji diterbitkan pada harga diskaun. Jadi harga dia berapa? 100 juta. 100 juta. Dia diskaunkan 20%, dia jual pada harga berapa? 80 juta sahaja. Diskaun already 20%. Nilai muka setelah ditolak dengan faedah pada tarikh matang. So bila tiba pada tarikh matang 1 September 2021, perniagaan tadi iaitu Petronas Dagangan Berhad akan membayar kepada pelabur iaitu MAA Berhad. Faham? Faham. Faham. Faham cikgu. Faham ya? Okay. Faham. Faham? Mari kita pergi kepada pengguna. Dah habis dah. Okey, 10 saat ya Comel. Paling lama dah ni 10 saat iaitu jenis-jenis pinjaman jangka pendek. At least you ingatlah 3 daripada banyak yang cikgu cakap ni. Okey, 10 saat cikgu tunggu. Cikgu, Ha. dia keluar bentuk soalan macam mana cikgu? Dia keluar soalan macam ni, okey. Anda diminta untuk menyenaraikan dan menerangkan sumber, bentuk-bentuk pinjaman dan sumber dana jangka pendek. Ataupun dia keluar macam ni, buatkan nota ringkas tentang overdraft. Boleh? Jangan pula you pergi terangkan tentang 3 jenis sumber dana jangka pendek, kemudian you pergi cerita dekat sana bond, you pergi cerita dekat sana saham keutamaan, you pergi cerita dekat sana equity. Itu memang salah lah tu. Sebab you dah mix up kan jangka pendek dengan jangka panjang. Boleh Comel? Boleh cikgu. Ya. Okey. Okey, dah habis 10 saat. Pandang cikgu sini. Okey, start. Beritahu cikgu. Jenis-jenis sumber dana jangka pendek less than a year. 1. Overdraft. Pemfaktoran. Overdraft. Pemfaktoran. Kredit dagangan. Nota janji. Nota janji, kredit dagangan. Okey, cukup. Dah, betul lah tu. Okey, jangan mix up dengan equity. Itu jangka panjang. Okey, keutamaan itu jangka panjang. Boleh faham tak? Ini ialah dalam jangka masa pendek. Okey, dah. Sekarang kita masuk kepada penggunaan dana. Sekarang kita dah dapat modal. Okey, rolling capital ada, boleh nampak, tak ada masalah lah. Kita dah boleh roll dengan baik, kemudian kita nak beli lagi tanah, kita nak beli lagi kilang, boleh nampak. Kita dah ada pinjaman jangka panjang, okey, kita pun dah ada duit banyak ni. Sekarang, mana nak guna? Okey, penggunaan dana. Duit banyak ni. Okey, macam mana nak guna duit ni? 1, penggunaan dana mengikut keperluan semasa. Satu isi iaitu untuk keperluan semasa. Iaitu keperluan digunakan untuk membiayai aktiviti perniagaan bagi melicinkan urusan perniagaan harian. Ia merupakan dana yang digunakan untuk menyelesaikan akaun belum bayar. Contoh akaun belum bayar. Contoh banyak. Kita ambil satu je, invoice. Apa hal nak duit tadi? Boleh nampak, kita perlukan duit lah sebab kita nak bayar ni invoice ni, urus niaga secara kredit ni. Dana juga digunakan untuk tujuan khas seperti untuk menyelesaikan hutang. Jadi kenapa kamu nak guna ini duit? Boleh nampak tak? Oh, kita perlu guna dana sebab kita nak perlukan keperluan semasa. Keperluan semasa ni macam mak, apa hal mak nak duit? Apa hal mak marah kalau ayah tak bagi duit kalau mak tak kerja? Sebab mak perlu beli beras, mak perlu bayar bil air, bil elektrik, boleh nampak tak? Mak perlu bagi kita makan, boleh faham tak? Jadi itu ialah keperluan semasa. So, keperluan semasa adalah untuk membayar inventory, untuk membayar akaun belum bayar, untuk beli stok barang, okey, untuk membayar yang semasa, yang sekarang kita nak pakai. Penggunaan dana mengikut jangka masa pendek.
Iaitu ikut jangka masa pendek. Jangka pendek. Keperluan jangka pendek, dana digunakan untuk membiayai keperluan modal kerja dalam tempoh masa setahun. Modal kerja. Modal kerja tu iaitu upah, gaji, boleh nampak tak? Modal kerja lah. Modal kerja meliputi perbelanjaan operasi perniagaan, beli bahan mentah, nak bayar sewa, boleh nampak tak? Dalam tempoh setahun. Okay, beli stok, okay, bahan mentah. Kebaikannya jumlah pinjaman dapat diubah mengikut kesesuaian dengan keperluan semasa. Tiba-tiba ayah cakap, oh saya dapat bonus ni, boleh nampak? Saya bagi awak lebih 1,000, boleh nampak tak? Oh no wonder hari ni mak tak masak nasi, okay? Mak beli pizza lah dengan ayam goreng KFC, boleh faham? Jadi mengapa tiba-tiba kita boleh belanja banyak sikit? Disebabkan oleh kita boleh ubah dia, okay? Mengikut kesesuaian. Kalau hari ini tiba-tiba boleh nampak tak, okay, disebabkan oleh pandemik, ayah tak boleh buat overtime, so gaji ayah sudah berkurang, maka mak beritahu pada kita, selalu kita makan 3 sayur, boleh nampak. Sekarang kita makan 1 sayur je, boleh nampak. 1 sayur, kemudian 1 ayam ataupun 1 ikan. Atau 1 ikan. Kalau dulu lauk rumah kita banyak, 3 sayur, 1 ayam, kemudian 1 ikan. Boleh nampak tak? Jadi mengapa sekarang kita buat perbelanjaan dah berkurang? Disebabkan oleh kita kena sesuaikan dia. Tiada cagaran bagi pembiayaan dalam jangka masa pendek. Jadi ingat kebanyakan pinjaman dalam jangka masa pendek ni cepat-cepat orang bagi kita pinjam dan orang percaya dengan kita disebabkan oleh credibility, kebolehpercayaan yang tinggi. Sebab itu dalam bisnes ni kita jangan tipu orang. Credibility ialah kebolehpercayaan. Kebolehpercayaan. Jadilah orang yang ikhlas, orang yang jujur, boleh faham tak? Banyak kali cikgu kata, bila you baik, boleh nampak tak? Orang baik ni, semua orang baik ni boleh nampak, walaupun dia tak cantik, pada asalnya you tengok tak cantik. You tengok itu model, you tengok itu artis, oh cantiknya, holeng. Tapi orang baik ni, siapa orang baik? Orang baik ni contohnya ibu kita, nenek kita, moyang kita yang sudah berusia 120 tahun. It's very old, boleh faham tak? Definitely dia cantik lah dulu, tapi sekarang dah tua sangat, 120 tahun, wrinkles penuh, haggard, boleh nampak, pipi semua dah jatuh ke bawah. Tapi kita masih lihat moyang kita itu cantik. Mengapa? Sebab bukannya wajah dia berubah menjadi cantik, tetapi Tuhan akan ubah hati kita yang memandang mereka sebagai cantik disebabkan oleh kebaikan, kejujuran dan keikhlasan dia. Jadi dalam hidup kena jujur, kena ikhlas, kena baik, boleh faham tak? Dan kamu pastinya cantik. Orang cantik tak semestinya cantik, boleh nampak tak? Tapi kalau orang baik, dia pasti akan jadi cantik pada hati orang. Bank mengenakan syarat yang mudah untuk pinjaman ini, boleh faham? Jadi sebab dia jangka pendek, dia nak kena cepat. Jadi bank tengok, okey nombor akaun, nombor IC number, owner ini memang boleh percaya, okey lulus, sekarang juga lulus. Bukannya tunggu nak bawa kepada board of directors sebab dia pinjaman jangka, tak payah, dia cepat. Jadi itu ialah pinjaman jangka pendek. Kelemahannya, tempoh bayaran balik pendek. Less than a year. Dah nama pun pendek, boleh nampak. Proses pembiayaan menelan kos yang tinggi. Kenapa proses pembiayaan ni? Ini kita namakan dia sebagai service charge. Okay, iaitu charge perkhidmatan. Okay, kos perkhidmatan. Kos charge perkhidmatan tinggi kerana melibatkan kos tetap. Jumlah pinjaman adalah kecil, tak bolehlah bagi sampai million macam tu, dan syarikat terpaksa membuat pinjaman banyak kali. So kalau you nak banyak, you kena buatlah, lepas 3 bulan kena renew lagi. Jadi pernah soalan tu tanya, mengapa orang mengambil pinjaman jangka pendek? Kalau dia tanya, mengapa orang tetap ambil, businessman tetap ambil pinjaman jangka pendek sedangkan mereka tahu pinjaman jangka panjang kos dia adalah lebih rendah sebab mereka mahu cepat. Sebab mereka, yang kedua, mereka tak cukup rolling capital, mereka tak cukup modal pusingan. Modal pusingan mereka sudah pun terhenti. Sebab yang ketiga, mereka gagal untuk mendapatkan pinjaman jangka panjang. Mereka dah buat pinjaman jangka panjang, gagal. So sekarang mereka buat pinjaman jangka pendek. Habis je 3 bulan, mereka buat lagi pinjaman jangka pendek. Walaupun kos dia adalah tinggi, namun mereka have to. Kalau tidak, bisnes mereka akan mati. Jadi itu ialah dana jangka pendek tadi. Mari kita tengok lagi. Kelemahan dia jumlah pinjaman. Ya, Comel. Cikgu,
Yang itu bank mengenakan syarat yang mudah untuk pinjaman ini adalah untuk dia kenakan syarat yang mudah untuk mendapat untungan. Yes. Betul? Okay. You tahu bank. Maybank, Maybank itself boleh nampak ada berapa ribu branches. Ada berapa ribu branches. Setiap satu branch dia mesti akan ada manager dia. Boleh nampak. Gaji manager dia ni kalau cawangan yang kecil pun tak ada yang kurang dari 10K lah per month. Apa bisnes dia? Apa bisnes dia? Cuba you cakap apa bisnes bank. You ada tengok tak Maybank pagi-pagi jual nasi lemak? Taklah kan. Apa bisnes dia? Bisnes dia ialah beri orang pinjam duit. Dia ialah tailong yang berlisen. Dia ialah alung yang ada lisen. Boleh faham tak? Jadi lagi banyak orang pinjam duit kepada dia, lagi banyak untung dia, lagi cepat dia kaya. Cuba you tengok menara Maybank, Maybank Tower. You nak naik dia pakai eskalator lah. Berapa eskalator baru naik dekat sana. Bawah ada Starbucks. Tengok dekat atas ada berapa puluh tingkat lagi dekat atas tu. Jadi you kena tahu. Bila sebut saja bank perdagangan, apa sebab dia mudah nak bagi pinjaman jangka pendek? Satu, dia tak takut sebab jangka masa adalah singkat. Kedua, dia akan dapat untung yang sangat besar. Lalu apa cara dia buat? Dia mudahkan. Contoh lain pinjaman jangka pendek ialah kredit kad. Mengapa bila mak you beli barang, dia pandai tahu. Dia duduk, dia tunggu dekat kaunter. Mana kaunter dia tunggu? Dia tunggu dekat kaunter Tesco ke, Giant ke. Dia tengok siapa yang beli barang banyak. Nanti bila dia tengok barang mak you beli, berapa troli penuh macam mountain, dia akan panggil mak you. Fill up ni barang tak? Ini ada hadiah percuma. Kemudian mak you pun ambil itu hadiah Tupperware. Mak sukalah kan. Lalu apa berlaku? Dia suruh mak pakai itu kredit kad. Kenapa? Setiap perbelanjaan dalam kredit kad tu kalau mak tak boleh bayar. Contoh mak belanja RM1,000. Mak hanya perlu bayar 5% je. 5% daripada RM1,000, berapa? 1,000 darab dengan 5/100, 5%. Matikan. Mak hanya perlu bayar RM50. RM50 yang mak bayar. Yang mak tak boleh bayar lagi RM950 mak tak boleh bayar. Mak hanya perlu bayar berapa? 5% sahaja. Yang mak tak bayar berapa? 950 lagi mak hutang. Akan dikenakan interest. Interest dia ialah 2.5% per month. Darab dengan 12 months, you akan dapat iaitu 30% per annum. Betul tak? 30% setahun. 2.5. Betul tak? 30%. 5, 10, 15, 20, 30% per annum. So itu pinjaman jangka pendek. Interest dia adalah tinggi, iaitu untuk orang perseorangan kredit kad. Kelemahan dia. Nombor 3 pula. Penggunaan dana mengikut keperluan jangka panjang. Apa hal kita pinjam duit dengan orang ni? Sebab kita nak buat pinjaman jangka panjang. Iaitu dana yang digunakan untuk membiayai keperluan pelaburan modal. Melebihi setahun. Kenapa melebihi setahun? Jangka panjang lah. Boleh faham? Untuk membiayai perbelanjaan modal seperti beli tanah, beli bangunan, beli jentera. Ingat tadi cikgu kata, kalau betul-betul tak dapat, jentera kita dah rosak. Kita tak boleh tunggu buat pinjaman jangka pendek dulu. At least kita masih bernafas. Kemudian you cakap, macam tadi kan cikgu kan, rugilah peniaga ayam tu, boleh nampak. Sepatutnya dia dapat 100,000, tapi sebab dia nak cepat-cepat, dia dapat 89,000 lagi. Dia dah rugi lagi 11,000. You nampak memang betul, peniaga telur ayam tadi rugi 11,000. Tapi sebenarnya dia untung, boleh nampak tak, 200,000. Kerana apa? Kalau dia tak dapat 89,000 ini, semua anak ayam, semua ayam dia akan mati. Bila ayam dia mati, dia rugi berapa? 200,000. Sekarang dia hanya rugi 11,000. You kena fikir, you nak rugi 11,000, iaitu bagi kepada bank untuk buat pemfaktoran, atau you rugi 200,000, you biar aja ayam-ayam you semua mati sebab you tak nak rugi 11,000. Boleh faham tak? Sebab itu kita dalam kehidupan kita kena pilih. Kalau ada dua kesusahan, boleh nampak. Satu keburukan yang besar. Satu lagi ialah keburukan yang kecil. Pilihlah keburukan yang kecil. Boleh nampak? So saya suruh you pilih keburukan yang kecil. So buat je dulu pinjaman jangka pendek supaya bisnes kita masih dapat diteruskan.
Digunakan untuk membaiki, menggantikan jentera yang rosak. Dia kalau dalam jangka masa panjang kita sempat nak fikir. Boleh faham? Nak tukar yang mesin mana. Dan juga belanja untuk pemasangan mesin. Kebaikan bagi penggunaan dana dalam jangka masa panjang, satu, jumlah pinjaman dia besar dan memang mencukupi untuk membiayai operasi perniagaan kita. Tempoh bayaran balik adalah lama dan bayaran bulanan adalah kecil. Tadi saya kata sebab interest dia kecil, so tempoh dia panjang, maka kita bayar kecil-kecil macam tak rasa. Sebab tu cikgu kata, you habis je sekolah, you decide untuk beli rumah, boleh faham tak? Mak kata, memang betul aku ada 10 buah rumah, tapi kau jangan fikir aku tak akan bagi rumah ni 1 biji pun pada kau. Aku akan jual semua sebab nak pergi melancong round the world. Walau weh. Habis kau beli sendiri. Boleh faham tak? Lalu you mahu beli rumah. You keluar je dari universiti, boleh nampak tak? Lalu apa berlaku? You terus kerja, boleh nampak? Benda nombor 1 you kena buat ialah beli rumah dulu. Jangan beli kenderaan dulu. Sebab kita mahu tempoh dia panjang. So bila tempoh pinjaman 35 tahun, okay, you bayar 1 bulan hanya RM800, sama dengan you sewa rumah pun harga dia RM800. Dan kalau you masih duduk dengan mak you, rumah tu you boleh sewakan pada harga RM1,000. Monthly you dapat lagi untung RM200. Selepas 35 tahun, itu rumah you punya. So itu ialah pinjaman jangka panjang. You bayar kecil-kecil. Kos pinjaman keseluruhan adalah murah kerana dia tidak berulang-ulang. Nampak tak? Cikgu kata dia murah untuk jangka panjang. Jangka pendek dia mahal. Kelemahannya syarat pinjaman adalah ketat. Tak ni? Sebab kita akan deal dengan dia berpuluh-puluh tahun. Macam kalau kita nak kahwin. Bukan boleh you tengok amoy. You lalu-lalu tepi jalan, kemudian you tengok ada satu amoy berdiri nampak cantik dekat bus stop. You tanya dengan itu amoy. You dah kahwin belum? Amoy kata belum. Jom kahwin. You pun terus kahwin dengan dia. Lepas kahwin baru tahu itu aqua rupanya. Boleh faham? Sebab apa? You nak hidup lama dengan amoy itu. Berapa tahun you nak hidup? Mungkin seumur hidup you. Boleh faham? Jadi you kena tengok dulu. Amoy mana yang boleh dibuat isteri, amoy mana tak boleh. Okay, kelemahan dia. Jadi pinjaman jangka panjang ni kita akan tengok sebab kita akan deal dengan dia selama 35 tahun. Siapa kita di sini? Kita ialah bank perdagangan. Kelemahan dia syarat pinjaman adalah ketat. Pinjaman memerlukan cagaran. You beritahu, cikgu, jangan tipu saya lah. Mak saya ada beli rumah tau. Tapi mak saya tak ada bagi cagaran. Cagarannya ialah rumah yang mak kita beli tu. Okay, jadi kalau mak beli rumah. Harga rumah berapa? Harga rumah yang mak beli ialah RM500,000. Mak bayar deposit berapa? Mak bayar deposit ialah RM50,000. 10%. Manakala mak bayar deposit RM50,000. Mak pinjam berapa dengan bank? Mak pinjam RM450,000. Monthly mak bayar berapa? Monthly mak bayar RM2,500 per month. Mak bayar every month. Mak bayar. Cukup 30 tahun, boleh nampak tak? Itu rumah mak punya. In between, katakan mak baru bayar dalam tempoh 10 tahun. Dan mak tak mampu untuk bayar. Lalu apa berlaku? Bank akan ambil rumah ni dan bank akan lelong. Bila bank lelong, boleh nampak bank akan ambil balik duit dia. Boleh nampak kalau ada balance baru bank bagi kepada mak kita. So, pinjaman dalam jangka masa panjang memerlukan collateral. Collateral tu iaitu cagaran, mungkin tanah lain, ataupun kalau you pinjam untuk beli rumah atau beli tanah atau beli kilang, maka rumah, tanah dan kilang tu adalah collateral dia. Dalam bentuk aset bukan semasa. Aset bukan semasa ialah aset tetap. Okay? Jadi kalau you nak buat pinjaman bisnes besar-besar, mungkin kalau Petronas dia cagarkan KLCC. Liability kepada pemiutang adalah terlalu lama. Jadi tanggungan, liability tadi ialah tanggungan kepada pemiutang, okay, adalah sangat lama. Contoh cikgu kata 35 tahun maksimum atau usia yang meminjam 55 tahun, mana-mana yang terdahulu. Okay, habis tentang loan. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Tak ada. Okey. Perancangan keuangan iaitu bajet. Mari kita tengok. Perancangan keuangan ya, bajet. Bajet ni dapat didefinisikan sebagai anggaran jumlah pendapatan dan anggaran jumlah perbelanjaan untuk tahun keuangan yang akan datang. Jadi benda yang kita nak buat perancangan ni ialah benda yang belum berlaku. Bajet ni iaitu benda yang belum berlaku. Yang dah berlaku
tak payah lagi nak rancang-rancang. Perancangan keuangan melibatkan penyediaan bajet tunai untuk meramalkan keperluan keuangan, ramalan. Meramalkan keperluan keuangan dan sebagai garis panduan kepada firma untuk membiayai modal kerja jangka pendek dan pelaburan dalam jangka masa panjang. Kalau saya bagi definisi perancangan keuangan adalah merupakan satu anggaran, okey, jumlah pendapatan dan jumlah perbelanjaan yang akan dibuat oleh sesebuah organisasi pada masa yang akan datang. Okey, seterusnya. Belanjawan tunai disediakan untuk perancangan keuangan dalam jangka masa pendek. Okey. Ni bajet tunai. Okey, bajet tunai. Nanti soalan tanya, apakah bajet tunai? Ni lah, you kena jawab macam ni lah. Apa dia bajet tunai? Bajet tunai merupakan satu bentuk perancangan keuangan yang menunjukkan anggaran aliran masuk tunai, berapa duit masuk, dan anggaran pengeluaran tunai, berapa duit keluar bagi tempoh tertentu, sama ada sebulan ataupun suku tahun ataupun setengah tahun, boleh nampak. Jadi bila kita sebut bajet tunai ni, boleh nampak dia less than a year. Okay, suku tahun boleh, setengah tahun boleh, bulanan pun boleh. So itu ialah bajet tunai. Okay. Pelajar yang belajar akaun, mereka dah senang dah ni, boleh nampak. Sebab mereka dah tahu apa itu bajet tunai. Okay, yang you tak belajar akaun, you kena ingat sikit. Okay, bajet tunai ialah anggaran pendapatan dan anggaran jumlah pengeluaran untuk tempoh tertentu kurang daripada 1 tahun. Ia penting untuk menentukan kedudukan keuangan perniagaan sama ada mencukupi ataupun tidak mencukupi. Atau sebaliknya bagi memenuhi keperluannya. Mengapa kita perlu buat bajet dulu? Bajet ni ialah perancangan dalam cash. Bajet tunai, cash budget. Sama ada kita nak tahu, cukup ke tak cukup? Cukup ke tak cukup? Buat bajet. Komponen dalam bajet tunai terdiri daripada 1. Aliran tunai masuk, 2. Aliran tunai keluar, 3. Aliran tunai bersih, okey, 4. Kita nak tahu bila kita dah tolak sama ada lebihan atau kurangan. Nah, kalau lebihan tu dia biasalah nombor dia, kalau kurangan dia bracket dia comel dan baki awal dia berapa. Boleh nampak? Jadi komponen yang terdiri dalam bajet tunai ialah aliran tunai masuk, aliran tunai keluar, aliran tunai bersih. Yang ni tolak yang ni dapat bersih. Ya, aliran tunai masuk, tolak aliran tunai keluar, dapat aliran tunai bersih. Nah, kemudian aliran tunai bersih itu nanti dia positif atau negatif. Kemudian kita dapat baki awal. Sumber penerima cikgu berhenti sini dulu, 3. Okey tak? 3 tu dulu. VJ okey? Okey. Sekarang baru cikgu sambung 4. Jangan cikgu dah sampai bawah baru dia cakap cikgu tak faham. Pengsan cikgu, masa dah tak ada. Okey, sumber penerimaan tunai diperoleh daripada. Okey, sekarang kita cerita tadi, aliran tunai masuk. Dari mana you dapat aliran tunai ni? Sini dicerita. Dot yang keempat. Ni. Sumber penerimaan tunai diperoleh daripada jualan tunai macam kasturi, yuran yang pelajar bayar tu ialah jualan tunai, jualan secara kredit macam tadi telur ayam kita bagi dulu, okey, nanti kita akan dapat kutip daripada penghutang. Lepas 2 bulan nanti dia bayarlah, dapatlah. Jualan aset tetap, mungkin kita ada jual mesin ke, okay? Ataupun kita ada jual kilang, ataupun penerimaan faedah. Penerimaan faedah ni ialah duit yang kita simpan dalam fixed deposit ataupun dalam savings, boleh nampak. Ataupun kita simpan, kalau orang Islam dia simpan dekat lembaga tabung haji, LUTH, lembaga urusan tabung haji, itu hanya untuk orang Islam. Kalau misal kata syarikat tu itu dia simpan dalam akaun amanah saham Bumiputra, okey, dividen atas pelaburan dia, dividen. Sewa dan royalty. Sewa ni iaitu sewa yang diterima sebab dia aliran masuk. Contoh kita ada satu building, boleh nampak tak? Building tu ada 4 tingkat, kita sewakan pada orang, tu dapat. Royalty tu iaitu honorarium, iaitu orang guna pakai kita punya produk. Okey, jenama kita. Pinjaman bank dan kita dapat pinjaman bank dalam jangka masa pendek, modal tambahan dalam bentuk tunai. Modal tambahan ni mungkin dalam bentuk untung tertahan yang kita tak nak bagikan. So dia adalah aliran tunai masuk. Okey, boleh tak aliran tunai masuk? Sampai aliran tunai masuk tu okey ke tak okey?
Okey. Okey, seterusnya sumber pembiayaan tunai. Sekarang aliran tunai keluar pula. Ni sumber pembiayaan tunai ialah sumber dari mana sumber pembiayaan tadi ialah pinjaman. Cikgu kata sumber pinjaman tunai iaitu daripada belian secara tunai, bayaran kepada pemiutang, bayaran balik pinjaman, okey, ambilan tunai. Ambilan tunai ni kalau individu kita panggil dia sebagai makan tabungan. Makan tabungan. Contohnya gaji saya hanya 1,000 tapi pada bulan ni saya belanja RM1,300. Maka RM300 ni dari mana saya dapat? Saya ambil duit dalam savings account saya sendiri. Maka dia dipanggil sebagai makan tabungan. Boleh faham? Kalau dalam bisnes kita panggil ambilan tunai. Pembelian aset tetap, gaji, upah, sewa, insurans dan sebagainya. Okey, kamu nak masuk kelas lain, saya tahu. Saya berhenti di tempat aliran tunai bersih. Boleh? Boleh cikgu. Boleh. Okey, Boleh, cikgu. jumpa you minggu hadapan. Okey, itu sahaja. Bye-bye. Terima kasih Bye, cikgu. teacher. Thank you. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Thank you, teacher. Thank you, cikgu. Welcome.